Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Selamat datang ke acara pembukaan Kabo 24 Jam. Dan hari ini juga sempena acara Kabo 24 Jam yang akan berlangsung pada hari ini, 31 Disember 2020, jam 9 malam sehingga esok 1 Januari 2021 pada jam 9 malam juga. Sepanjang tempoh 24 jam ini kita akan beraksi dengan pelbagai aktiviti, pelbagai sesi. Dan hari ini Kabo 24 Jam bekerjasama, menjalin kerjasama dengan BookTube Malaysia untuk sesi siaran langsung bersama dengan booktuber Malaysia yang ada di seluruh dunia sebenarnya. Kenapa saya kata di seluruh dunia? Sebab saya dinilai kan. Tapi ada seorang tetamu kita pada malam ni sedang berada di mana? Kejap lagi kita tanya dia sendiri dia berada di mana. Tapi anda yang berada di secara langsung pada malam ni, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih banyak kerana sudah sudi bersama-sama dengan kita. Dan pada malam ni nanti jangan lupa 1 jam sesi bersama-sama dengan tetamu kita nanti kita akan membincangkan tentang peranan kulit buku. Dan anda bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Wampis dan juga tetamu kita L. Mana suara? Hello. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Last check. Clear ke? Okay, clear. Alright, okay. Tak apa, mari kita hide dulu topik kita pada malam ni supaya kita boleh tengok betul tak, sebab ada orang tanya kat saya kan, betul ke nama dia ni L saja ataupun sebenarnya itu adalah singkatan kepada sesuatu perkataan lain. Itu nanti kita akan sama-sama tengok nantilah. Ke L nak jawab sekarang? Tak apa Bang Pis, silakan dulu. Okay, L, macam mana? Okay, kalau tadi Bang Pis saya cakap aku ada dekat nilai. Hang ada kat mana? Okay, sekarang aku berada di Sungai Petani Kedah. So, dekat sini cuaca pun okay, tak hujan. So, insyaAllah connection kita malam ni dapat lancar lah. InsyaAllah, betul. Bila L cakap pasal connection ni, risau kat ni kan. Sebab kalau kawan-kawan yang mana sedang menonton secara langsung ni, kalau boleh beri respons kepada kami semua, visual dan juga audio, jelas, kedengaran dan sebagainya, boleh tinggalkan di ruang komen. Harap-harapnya kita berdua tak lagging malam ni insyaAllah. Sebab bukan apa, nak sambut tahun baru ni, kod-kod lah semua orang teruja nak bersiaran langsung dan sebagainya. Nanti ada pula sangkut-sangkut sana sini. InsyaAllah, tentang aku nak pergi sambut, aku kelok terus kan. Tak tahu tak? Oi, macam tu jangan macam tu kan. Baik, okay. L dekat Kedah, Bang Fiz ada dekat KL, dekat Nilai. Jadi kita tak terhalang dengan jarak waktu, jarak masa, jarak tempat dan sebagainya, dan kita akan terus bersiaran langsung. Okay L, topik kita pada malam ni kita nak sembang tentang peranan kulit buku. Dan untuk anda semua yang bersiaran langsung sekarang ini, sebagai pengenalan awal, ini adalah acara yang dibawakan oleh BookTube Malaysia dengan kerjasama Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia KLWBC 2020, dan juga malam ini juga L bersiaran langsung dengan kita untuk bersama-sama juga dalam salah satu acara yang dinamakan sebagai Kabo 24 Jam yang dibawakan oleh Cafe Buku Ohad ataupun Kabo dan juga Legasi Ohad. Okey, itu seberingkas ni. Panjang pula kita punya intro L Sila. Okey L, aku terus kepada perbincangan kita pada malam ni dululah. Pengenalan awal. Mungkin sebagai pengenalan ringkas dahulu. Kenapa kita bercakap soal peranan kulit buku ni? Jadi siapakah L ni kan? Sebab kalau tak boleh kenalkan diri L sebagai seorang pereka grafik, tak boleh kita nak sebut tentang peranan kulit buku. Jadi hang kena sebutkan dulu ni malam ni. Kenapa boleh. Kita kena pasal peranan kulit buku ni kan? So perkenalkan diri sikit dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton sesi ini. Terima kasih Bang Pis sebagai pengacara untuk sesi BookTube Malaysia malam ni. So, nama penuh adalah Haris Iskandar. Ataupun lebih... ada nama penuh Nama kena mengaku Bang Pis. Okay. Alright. Lebih, bagi aku lebih mesra dikenali sebagai L. Haya. Macam mana sekali L? Haya. Haya. Okay, so aku daripada I Was Is Creative Studios. Right. Okay, so saluran di YouTube dan juga Instagram adalah Books by I Was Is. Okay, right. So macam yang Mampis cakap tadi, sedikit
cakap apa, background lah, from dari mana aku start benda ni, dan juga aku punya career. So aku dulu graduate daripada Unisel Shah Alam dalam bidang digital graphics. Alright. Dan sejak itu aku memang bekerja lah full time sebagai seorang graphic designer. Alhamdulillah hingga sekarang. Okay. Tapi kan, aku sebenarnya tertanya juga ni kan. Ni aku rasa semua orang akan bersetuju dengan soalan aku pada malam ni dulu lah kan. Nama hang Haris Iskandar, tapi hang dikenali sebagai L. Dalam banyak-banyak huruf A sampai Z, kenapa L? Banyak jawapan tu, tapi sebab macam ramai ingat tanya kan. Vampis pun tanya banyak kali lah. Jenuh nak tepih lah ni. Aku ada. Hang tak boleh tepih lah malam ni. Okay. So Haris Iskandar tu dalam tu tak ada huruf L. So aku boleh lah guna huruf tu basically. Guna huruf yang tak ada lagi dalam nama aku. Itu jawapan yang klise ya. Okay, tapi basically it all start masa zaman aku panggil apa? Masa zaman orientasi lah. Orientasi, okay. Masa zaman belajar kat Unisel lah? Ya, betul. Masa zaman belajar dekat orientasi tu basically tak kenal siapa-siapa lah. Okay. So ada seorang mamat ni macam dia macam tengok hang ni macam L lah, memang dalam Death Note tu. Panggil hang L je lah. Dia punya nak claim tu, ya Allah, sakit hati aku dengar. Hang tanya kan, hang dengar. Okay. Teruskan. Okay, so turns out mamat ni dia macam famous around among his friends. Okay. So in some other time dia jumpa dia macam, ni kenalkan member aku ni, kenal masa ini masa apa orientasi punya weeks. Dia panggil dia L je lah. Okay. So ada lah nama tu, dan aku decide untuk guna nama tu sebagai nama panel lah dalam aku punya design, dan juga aku dah buat illustrations dulu. So dan aku juga ada tulis personal punya puisi macam tu. Oh lama. So L will always be the pendarahan. Yeah. Okay, serba sedikit Nopis. Aku rasa malam ni hang banyak bagi pendarahan ni. Kejap lagi ada pendarahan-pendarahan lain yang kita akan buat. Pendarahan pertama tadi hang dah sebutkan nama hang ni, yang selama ini ramai rakan-rakan booktuber tak pernah tahu nama L sebenarnya adalah Haris Iskandar. Yang keduanya, selain daripada seorang pelakon grafik, juga meminati bidang puisi. Ini benda yang sangat tak tahu dalam rakan-rakan booktuber sebelum ni. Dan L dah beritahu kita pada malam ni. Yang ketiganya, aku rasa benda ni new mesti jealous dengan kau. New Belka mesti jealous dengan kau. Sebab rupanya L tu daripada Death Note yang diberikan oleh senior kau. Mudah gila dia nak bagi nama pena kat kau dan kau pegang sampai sekarang. So new mungkin ada karakter lain yang kongsi. Okay. Dan untuk anda semua mana yang mungkin tak pernah jumpa L sebelum ni, anda boleh tonton channel BookTube L, iaitu Books by Awas Is. Ini semua sebenarnya kalau anda rujuk balik poster, saya ada sediakan dia punya nama saluran YouTube-nya. Jadi anda boleh tonton semula, anda boleh tengok semula poster tersebut, dan anda boleh dapatkan nama channel L, dan boleh kunjungi channel BookTube beliau di YouTube untuk konten-konten yang segar begitu kan. Okay L, kita dah punya introduction ni dah panjang ni. Mari kita masuk kepada topik kita pada malam ni, iaitu tentang peranan kulit buku. Mungkin di peringkat awal sebagai seorang pelakon grafik di peringkat awal ni kan, apa sebenarnya yang kau tengok dalam sesebuah kulit buku itu sendiri? Maksudnya bila kau tengok kulit buku ni, ni lah kulit buku. Ataupun bila kau tengok ini bukan kulit buku ni. Ini macam hanyalah satu tulisan semata contohnya kan. So apa yang sebenarnya yang kau tengok pada sesebuah kulit buku tu? Okay, so basically maybe this my daripada personal punya opinions lah. Okay. So first kali aku tengok kulit buku tu, basically yang aku nak mengatakan this is kulit buku basically adalah kulit tu sendiri ataupun design tu sendiri dia reflect kepada story buku tu ataupun apa any message yang nak disampaikan. Sebab
Basically kalau kita nak beli sesuatu tu, kita tak ada apa untuk refer selain kita punya knowledge kepada barang tu. Let's say kita tahu benda tu sedap, kita akan beli sebab sedap. Kita tahu benda ni popular, kita beli sebab popular. Tapi kita tak tahu benda ni best tak best, apa, sebab apa, tentang apa. So we got nothing to refer other than the cover buku sendiri, the design. So itu bagi aku lah at aku punya first glance lah. Alright. So okay, itu pada kau bila pergi kat kedai buku contohnya kan. Tapi kan kalau katalah contoh, ini kita ambil juga yang sisi lain yang bukan di kedai buku lah. Kalau sebagai koleksi peribadi sendiri kan, kulit buku yang akan disusun di rak-rak buku yang mana yang ada kat belakang kau sekarang ni contohnya kan. So macam mana dia sebenarnya memberi satu pemandangan, senario ataupun apa nama tu, gambaran kepada susunan buku kau dekat rumah tu sendiri, dekat rak tu sendiri contohnya. Kulit-kulit buku ni, oh ini layak untuk ada dekat rak aku ni. Oh kulit buku ni tak menarik lah, tak payahlah ada dekat rak buku aku, contohlah kan. So mungkin ada memainkan peranan juga dari segi nak meletakkan kulit buku ataupun nak meletakkan buku tersebut di rak buku sendiri. Daripada segi design, ya basically aku akan letak mana yang cantik untuk display at the, orang cakap apa, yang paling depan lah. Let's say macam Harry Potter punya collection dekat sini, which is aku rasa agak cantik as a collection punya series. So macam ada Hilal Ashraf pun dekat atas ni. Okay, banyaklah so Potterhead malam ni. Apa tu? Banyaklah Potterhead malam ni datang ni. Potterhead. Itu dia. Betul. Okay. So antara faktor lain pula adalah aku susun basically ikut aku punya recent reads. Aku tengok design, tapi aku bila main untuk susun, aku tak susun ikut design. Aku ikut aku punya current read sebab senang aku nak access dan senang aku nak refer mana yang dah baca ataupun mana yang belum baca. Macam tu. Kau punya jawapan ni memang ringkas dan padat Tak bolehlah nak bagi masa aku bertenang sekejap untuk fikir soalan seterusnya. Aku share sikit. Macam yang belah ni. Okay. Belah ni adalah semua buku yang aku dah baca. Okay, faham. Belah kanan hang lah. Belah kanan hang adalah buku yang dah baca. Ya, betul. Dan yang belah ni adalah buku yang aku belum baca. Basically aku punya TBR list lah. Oh, okay. Macam kenal je perkataan TBR. Yeah. So? Itulah. Terima kasih kepada siapa yang buat post pasal benda tu. Okay, so aku cakap tadi. So kalau mana-mana distributor ataupun publisher yang tengok TBR list ni, buku-buku anda yang saya belum lagi baca dan review, tolong beri saya masa dan percaya saya. Macam tu kan. Okay, tak apa. Kita sentuh lagi berkenaan dengan publisher, berkenaan dengan paid review dan sebagainya sekejap lagi. Adakah itu akan memberi peranan juga kepada sesebuah kulit buku kan. Tapi dalam masa sama, kita nak raikan dululah sebab rasanya macam dah berpusu-pusu sangat ni kawan-kawan kita yang ada kat dalam ni kan. Jadi kita raikan dulu kawan-kawan ni, nanti kita sambung topik kita lah. Sikit okey ada Baiduri, ada Muiz ada masuk, Nurin ada masuk kat sini, Adika, semua tengah berebut untuk tengok siapa yang first. Alright. Kita tengok ada tak soalan yang bersesuaian sikit Sekejap Okey. Video clear semua bagai. Naim Al-Kalantani sebab dia suruh sebut nama dia. Okey, sebutlah Naim Al-Kalantani kat sini. Naim. Okey. Alhamdulillah first time dapat join acara. Before ni semua tak sempat. Saidah Muizzah. Right. Okey, ada orang ni Naim tanya hang, nama penuh L bin apa? Haris Iskandar bin tiba. Ben Potter. Tak apa. Ben Potter Okey, untuk anda semua penonton siaran langsung pada malam ni, sebenarnya kalau anda tak tahu, logo BookTube Malaysia yang anda boleh tonton kalau di skrin anda sekarang ni di sebelah kiri,
atas kepala L tu ada logo BookTube Malaysia. Itu adalah logo BookTube Malaysia yang mana direka oleh saudara L kita pada malam ni. Dan alhamdulillah logo ini telah pun berjaya kita lancarkan pada waktu webinar BookTube Malaysia dan juga webinar BookTube Indonesia yang lalu. Dan L lah adalah orang perekanya. Okey, bila cakap pasal mereka kan, mereka logo ataupun mereka kulit buku dan sebagainya, mungkin L boleh kongsi pengalaman sikit dengan kita dahulu dalam bab-bab rekaan ni. Bila cakap pasal rekaan kulit buku kan, apa sebenarnya yang L lihat contohnya yang perlu dititik beratkan? Sebab contoh, adakah dari segi fontnya, jenis tulisan, saiz, warna, apakah sebenarnya yang sebenarnya yang dititik beratkan untuk mereka sesebuah logo, ataupun kalau dalam hal kita pada malam ni, topik kita pada malam ni adalah tentang kulit buku. Jadi mungkin L boleh kongsi dengan kita yang dititik beratkan oleh seorang pereka dalam sesebuah rekaan kulit buku maupun logo. Okay, so aku rasa soalan ni basically aku target as a core questions lah. Sebab mungkin explanation yang aku nak share based on aku punya deep understanding sendiri mengenai design, dan aku tak pasti semua orang akan ada pandangan ataupun persepsi macam mana yang aku ada, tapi aku share based on aku punya personal opinions lah. Okay, so basically design ni adalah design, kita cakap pasal design overall lah. Design ada banyak banyak elements dia ada banyak jenis dia. Let's say kita ada industrial design, kita ada apa lagi, interior design and everything, dan juga kita ada graphic design, which is itu yang aku major in dan itu yang aku berani sentuh untuk explanation aku lah. Okay. So design overall dan juga graphics, kita cakap pasal graphics, dia fungsi dia adalah untuk let's say menyampaikan sesuatu, dan juga dia juga untuk dia nak bagi satu function kepada produk tu ataupun reka bentuk tu. Dan yang paling penting dia nak portraykan basically message lah, apa yang dia nak sampaikan. Aku bagi contoh, let's say macam kita tengok, let's say macam produk-produk makanan dekat Tesco kan. Kita ada macam kita ada Mr. Potato, Pringles and everything. Okay, so setiap design menggambarkan flavor. Setiap color melambangkan taste. So ada reason kenapa kari dia letak merah, ada reason kenapa ayam dia letak hijau. So itu semua dia ada sebab dia, dan di mana itu design main peranan dia pecah kepada color and everything lah. Okay, so bila main kepada buku, so basically in order untuk pembeli ataupun pembaca untuk nak pegang buku tu in let's say in a rows of thousands of books, kenapa buku tu? So itu yang designer perlu tackle. Dia kena perah otak untuk nak buat supaya orang boleh pegang buku ni. Bila pegang buku tu, dia dah boleh ambil let's say 50%, 70% yang orang tu akan baca, orang tu akan beli. So designer sendiri dan kulit buku memain peranan yang bagi aku besar untuk nak menentukan ataupun untuk menjamin sesuatu buku tu dibeli ataupun dalam kata lain disentuh oleh seseorang di rak-rak buku. So dalam banyak-banyak buku, kenapa aku kena pegang buku ni? Kenapa aku kena pilih buku ni? So di sini design main peranan besar. So bagi aku design buku yang menjadi pilihan aku adalah basically design buku yang menonjol lah. Design buku yang bagi aku agak dominan antara buku lain, sebab aku akan nampak, wah, buku ni lain macam, kenapa aku nak pergi tengok sah? Dan aku dah pegang buku tu. So once aku dah pegang, aku dah buat satu interaction dengan designer tu sendiri. Maksudnya your job is well done. Sebab pegang buku ni based on design. So you as a designer, you have done your job right. Okay. So dekat situ bila kita start baca buku tu, kita start teliti melalui design tu,
That's why kita akan tengok let's say ada message ataupun penceritaan apa yang terkandung dekat kulit buku tu yang untuk menarik minat kita lagi. Let's say aku pegang buku ni sebab buku ni menarik. Sebab buku ni pada jauh kulit dia putih je tapi tulisan tengah dia merah. Benda apa yang putih dengan merah ni kan sangat striking. So bila aku pegang merah, dalam merah tu pula ada tulisan yang boleh let's say macam satu soalan ataupun satu teks yang membuatkan kita rasa macam wish aku nak baca belakang dia pula. So bila kita baca belakang dia pula dia ada dia punya dia punya sinopsis dia punya blurbs dia. So itu yang membuatkan kita lagi triggered untuk nak tahu. So itu semua adalah kerja-kerja designer untuk nak menvisualkan, mengilustrasikan message ataupun story yang terkandung dalam setiap muka surat tu dalam segi dalam bentuk grafik. Faham? So tapi kan bila okey. Ya, teruskan. Okey. So di sinilah di mana yang macam aku cakap tadi designer memainkan peranan yang besar juga dalam segi penjualan buku tu secara tak langsung lah. Tak sebab bila kau cakap pasal pergi kedai buku contohnya and then sentuh kan, itu adalah interaksi pertama antara kita sebagai seorang pembaca dengan designer itu sendiri. Belum lagi kita bercakap interaksi kita sebagai pembaca dengan penulisnya pula ataupun penerbit. Ini kita tengah bercakap interaksi antara kita sebagai seorang pembaca dengan perekanya dahulu. Tetapi kita sedia maklum juga dekat kedai buku misalnya. In fact sebenarnya kalau dekat rak buku kita sendiri pun bukan semua buku kita boleh susun dia, paparkan muka harapannya. Ada yang kita susun nampak spine saja kan, tertulang buku saja. So kalau dekat kedai buku, ada yang buku tu yang disusunkan dalam spine dia. Maksudnya dia tunjuk spine dia tak tunjuk cover depan tu. Jadi kalau hang kata tadi tentang macam mana nak bagi first step tu untuk kita pembaca sentuh buku tu, spine sendiri macam mana? Pada pandangan kau. Sebab mungkin orang lain menganggap kalau design cover buku ni memang kena cover depan tu saja yang penting ni. Tapi walhal spine juga ataupun tertulang buku tu juga mungkin mainkan peranan. Cover belakang pun juga mungkin mainkan peranan. Macam mana El? Ada pandangan? Okay, daripada segi spine pula. Basically spine buku ni dia akan share the same designs, the same elements, the same concept yang ada dekat front page jugalah. Let's say dia akan gunakan front page, dia gunakan font set types A. So dekat tepi dia akan guna juga font set type A, benda yang sama, dia akan repeat dekat belakang. So once that designer boleh tackle sejenis font, sejenis color, sejenis effect yang boleh tackle reader ataupun orang, basically bukan reader pun, untuk tengok apa yang tertulis, design apa yang, font apa yang dia guna dekat spine tu. So basically that is job well done bagi aku. Okay. Walaupun contohlah kalau kadang-kadang tertulang dia mungkin kosong kan, maksudnya putih kosong contohnya, hanya ada teks tajuk buku je contohnya kan, itu pun mungkin dah menangkap perhatian kau juga untuk menyentuh buku tersebut, macam tu. Dia main dalam pelbagai lah. Aku punya macam apa? Aku punya let's say aku punya pandangan ketika itulah. Tapi yang apa yang aku maksudkan contohnya contohnya macam dalam all sorts of design, all sort of complicated complex design, complex front front kulit cover kan. Contoh satu buku terbitan aku tak ingat, Iman Publication ke yang apa yang tulis Dear God. Tak salah aku lah yang tu kot. Dear God lah. Alright. Okay, so basically cover dia putih tapi font dia dalam bentuk scripts. So benda tu sendiri dah, instead of playing the complicated way, dia main the reverse way, playing the simplest way. So dia boleh jadi two sides lah. So design memang kita sedia tahu dia orang cakap selektif. Dia boleh jadi pelbagai. Dia subjektif kan, dia pelbagai. So tak semestinya semua kena tackle the complicated way. Someone yang lebih genius dia akan tackle the simplest way. So
kerja dia lebih mudah tapi efek dia lebih besar. Tapi kan okey, kita raikan jugalah soalan daripada audience kan. Kalau ikutkan ni contoh sebab kita bercakap dari segi design dahulu kan. So macam soalan daripada Eja lah, saya dah Izzah kan. So kau bersetuju tak yang kalau buku ni memang kita kena judge by its cover juga? Tak boleh nak kata don't judge a book by its cover. Dia kena judge juga dengan cover yang ada. Macam mana? Aku believe sorry. Aku percaya yang orang cakap peribahasa tu terjadinya untuk apply ke banyak benda lah, bukan sekadar buku. Kan? Kita sedia tahu lah kan. Right. Cumanya kalau kita nak sebut secara literal juga, bagi dia sebut Kak Eja sebut L kan, so maksud bagi aku lah personally lah aku judge a book by its cover. Kalau kau lah, I'm sorry people. Ini boleh kalau kau kata kau judge a book by its cover, ini kita boleh lawan perbincangan dengan New punya komen. New tak kisah sangat kulit buku tapi kualiti buku tu sendiri. Jadi kalau kau boleh nak respons balik sebab kau cover. Jadi kalau nak respons, nak balas balik dengan apa yang New cakap ni, yang mana New tak kisah pun pasal kulit buku tapi kualiti buku tu. Apa yang hang boleh nak bagi balik pada New? Okay. Boleh juga pasal kualiti tu okay. Tapi kualiti pun main dalam all sorts of way lah. Kualiti printing dia ke, kualiti design dia ke, kualiti cerita dia ke kan. Tapi bila cakap pasal design, kita cakap pasal apa tadi yang aku mention pasal efek pembeli tu. So basically aku akan beli based on let's say buku tu tengok design dia lawa. So dan dekat buku tu pula ada sedikit penceritaan, dia ada share sikit apa yang terkena, apa efek buku tu, apa yang mereflectkan buku tu. So kualiti tu bagi aku lah ni, aku sebut bagi aku lah. Kualiti tu berapa banyak kali aku prefer juga kau nak buat ni? Bagi aku kalau design tu lawa tapi kualiti, let's say cakap pasal kualiti printing kat sini, kualiti dia out, aku tak beli juga. Sebab dia akan main masalah yang ke depan lah, terkoyak dia punya spine terkeluar and everything lah. Betul? Yes. Betul? Okay, kita nak tengok juga respons daripada audience kita pada malam ni. Takiah Kamil, love at the first sight. Tengok cover boleh jatuh cinta. Macam itulah hubungan book lover dengan buku. Gitu. Ada juga daripada Nadia Rafli, kulit buku lawa ni boleh trigger impulse buying. Kau ada nak respons tak? Kulit buku lawa boleh trigger kepada impulse buying tak? Ya, setuju juga. So benda ni boleh juga terefek, boleh juga menjadi kepada kes Sundoku lah. Yang di mana kita pun ada share dekat kita punya BookTube punya post live sebelum ni. Habit of impulse buying. Ya, tetapi kita tak beli, tapi tak baca pun. So kat situlah. Faham? New prefer hardback sebab bukan kulit buku, sebab hardback akan tahan lama daripada paperback. Okay, tapi biasanya buku cover mahal. Okay, kita tengok dulu sikit lagi. Okay, ada soalan daripada Naim. Apa pendapat L mengenai design buku yang tak menggambarkan cerita? Kan? Katalah kita ambil satu novel. Novel ni cerita dia lain. Kan? Tapi cover design tu tak menggambarkan cerita tentang yang ada dalam novel tersebut. Jadi pendapat kau kalau berkenaan dengan design yang tak synchronize, tak selari dengan cerita? Bagi aku kalau kes macam ni, dia ibarat macam dekat internet, dekat YouTube lah basically. Kita ada clickbait kan. So benda ni dia dan dia macam clickbait juga basically, tapi dalam industri buku punya cara lah. Dan bagi aku benda ni dia design buku yang tak menggambarkan cerita ni, aku akan rasa macam tertipu sebab
kalau aku tahu, let's say contoh satu senario, let's say cakap pasal Harry Potter, let's say J.K. Rowling punya buku. Kita dah tahu buku tu, kita dah tahu jalan cerita, kita dah tahu the hype, the complexity of that universe itself. Dan let's say bila dia keluar satu buku baru, edition baru, dia buku magic, tapi dia keluar kat situ, dia design buku tu, dia bukannya elemen magic pun, dia design let's say benda-benda let's say macam berdarah ke apa ke kan, people will still buy. Sebab orang dah tahu benda tu apa, so people buy in a sense of I already know this book is all about, but nak beli ni sebab cakap apa, sekadar beli, tak kisah pun pasal design buku dia. Tapi another sense, orang yang zero knowledge about that book, so in order untuk nak bagi orang beli buku tu sebab cerita dia, design buku lah kena buat, kena ada satu message yang tally dengan each other. Kalau tidak, designer tu macam shock sendiri lah buat apa yang dia nak, tapi tak ikut apa story yang klien cuba sampaikan. So dia macam tak kena kat situ. Dia maknanya yang hang jawab ni sebenarnya secara tak langsung menjawab soalan daripada Tuan Ruzain Syukur Mansur sendirilah. Adakah cover buku perlu menggambarkan tajuknya? Jadi kalau ikut apa yang hang cakap tadi tu, kalau designer tu dia kena apa, inline lah dengan cerita tu kan untuk cover buku. Betul? Ya, betul, insyaAllah. Okay, baik. Okay, tapi kan kalau ikut amalan sendirilah, contohlah bila kita nak minta designer untuk buat cover buku contohnya kan, jadi adakah patut penulis tu ataupun penerbit tu sendiri bagi dulu manuskrip tu supaya designer ni boleh dapat gambaran cerita tu tentang apa, konsepnya macam mana dan sebagainya, ataupun kau rasa macam penerbit ataupun penulis ni bagi tajuk pun cukup, lepas tu pandai-pandai lah mereka ni nak berimajinasi sendiri untuk menghasilkan cover mereka? Macam mana? Okay, so first kali disclaimer alert, saya bukan pereka grafik buku. Saya pereka grafik packaging makanan. Saja. Okay, so, tapi boleh lah, konsep dia sama je tu. Konsep sama lah. Okay, so bagi aku in order untuk smoothkan benda ni, kalau aku, I put myself in the publisher's shoes ataupun the author's shoes. Bila aku tulis buku ni, dia ada dua, either hang buat cover dulu ataupun hang tulis dulu. Yang ni aku rasa kita punya local author Mr. Jai Patel ataupun Lilian Lee of author of House of Koi, dapat ada discuss benda ni. Either you make the cover first or the stories first. So both people have different approach of these things. So bagi aku, in order untuk aku nak lancarkan proses ni, nak terbitkan buku tanpa ada masalah ataupun tanpa ada hiccups, tanpa ada any, orang cakap apa, arah yang melintang lah. So aku akan cuba fahamkan dulu designer tu dengan apa yang aku nak. So mungkin aku takkan bagi manuscript full, dia boleh jadi apa, spoiler ataupun information leakage. Tapi aku akan let's say duduk satu meja dengan dia dan aku akan beritahu story ni apa direction dia, at least apa direction dia, apa theme dia. So tak perlulah bagi tahu semua, at least get the core ataupun base idea of that book, what that book is all about, dan aku rasa that designer is good to go. Okay. Right, sementara kita nak tengok dekat scroll lagi soalan-soalan pada audience, mungkin L boleh kongsi dengan kita kot, sebab ada juga pertanyaan tentang apa yang pada L kulit buku tu lawa, apa yang pada L kulit buku tu tak lawa. So mungkin L ada contoh yang boleh nak kongsi dengan kita pada malam ni, yang cover-cover buku yang L rasakan, yang kau rasa macam lawa, yang kau rasa macam oh inilah yang membuatkan aku nak sentuh di rak buku dan aku nak beli dan aku nak bawa balik letak dekat rak aku pula. Ada tak yang kau boleh nak kongsi dengan kita pada malam ni lah untuk cover yang kau rasa sesuai? Ada.
Okay, at first aku rasa buku ni Serpent and Dove. Right. Okay, so buku ni YA, fantasy fiction. So buku ni apa yang designer approach adalah satu orang cakap apa? Satu trend yang sangat famous sekarang, iaitu menggunakan style macam ni. Kalau aku based on aku punya orang cakap apa? Aku punya views lah. Aku tengok kebanyakan sekarang dah banyak release buku yang jenis ni, Serpent and Dove lah, Fire and Ice lah, let's say apa lagi lah tak ingat lah. Tapi mesti something and something. So ni adalah satu trend di mana depa dapat tackle. So depa pula release satu buku yang satu cerita yang lebih kurang macam mana orang ni release. So depa also join the bandwagon. Depa juga buat style macam mana yang public ataupun teenage sekarang tengah gila-gila, which is bagi style macam ni. Dan bagi aku, kalau aku nampak lagi buku-buku macam ni, ya aku pun akan beli lah. Sebab dia as a teenage novel, as a macam YA punya, ni macam satu trend yang bagi aku orang lain pun akan suka. Tak tahulah orang lain, tapi aku suka lah style macam ni. This is Serpent and Dove. So another one is sini, All Minds Are Broken. This is from kita punya local author. Ini dia punya debut books, Adilia Khalid. So dekat sini design dia simple, tapi designer dia dapat tackle something yang bagi aku rasa macam aku terhibur dan aku rasa macam wow, okay, designer ni ada something lah. Dekat sini dia tulis kat sini All Minds Are Broken. Tapi kalau hampa tengok dekat tulisan colour putih tu, dia tulis liar. Dia ada hidden kat situ kan sebenarnya? Yes, dia ada hidden kat situ. So sama jugalah macam dekat belakang dia, cuma dia play inverse colours. Alright, faham. So benda-benda macam ni bagi aku dia simple, tapi in order untuk kita tackle benda tu, itu yang menunjukkan kita punya keys knowledge dalam apa yang kita buat dalam topik ni. Yes, cover buku dia lah, dia pandai tackle lah. Alright. So liar ni pula bukan sengaja buat sebab ada kena-mengena dengan buku ni. So so basically image yang benda yang macam ni pun dia memportraitkan apa yang terkandung dalam buku ni secara tak langsung juga. Faham? So itu antara cover yang kau suka lah, yang ada dalam koleksi kau sekarang ni, yang membuatkan kau tertarik untuk untuk diambil actually, dan dibeli. Yes, actually ada juga a couple of design lagi, tapi bagi aku dia macam semua tu hebat, tapi dia macam sebab semua kebanyakannya sama, dia tak ada benda yang exit sikit yang membuatkan aku macam boleh teringat. Okay, faham? Okay, bila kau cakap kebanyakan semua cover sama kan, aku pernah ada satu fasa yang aku macam mana aku nak cakap benda ni tanpa mengguris hati aku sendiri dan juga hati orang lain Okay, kadang-kadang ada penerbit yang dia dah ada satu template design cover tau. Maksudnya hang faham tak? Dia cuma mungkin dia tukar font, dia tukar sikit lah sana sini dari segi ilustrasi ke image ke apa ke, tapi dia punya template tu itulah dia rupanya. Jadi pada pandangan kau sendiri, sebab tadi hang kata kan semua sama kan. So macam mana? Guna template semua sama ni akan membuatkan dia akan jadi boring kepada sesebuah penerbit tu ke, ataupun apa impactnya kepada kau sebagai seorang pembaca lah. Ini kita cakap pada kau sendirilah untuk cover yang template. Okay, cover yang template ni dia ada good and bad je lah. Let's say cover template macam series macam buku Hilal Ashraf ataupun buku Harry Potter tu, dia pun pakai template yang sama, tapi in order untuk menunjukkan they are from the same universe. Faham tak? Alright. Untuk menunjukkan mereka adalah satu cerita yang core yang sama, cumanya mereka bersiri. Okay, compare tu benda ni tak bersiri, tapi bila dia buat bagi sama, dia akan bagi satu confusion kepada pembeli ataupun kepada rakyat yang untuk membeli, di mana mereka tak serba tahu pasal benda ni. Let's say in satu scenario, aku just walk in kepada bookshop, aku nak beli buku.
So Alright. aku just randomly pilih buku ni dan aku tengok sebelah dia pun design yang sama. So aku akan assume this is the same book tapi in a series. So bila aku beli dan aku dapat tahu oh ini from publisher yang sama tapi from a different author. Dan cerita ni membawa kepada direction yang tak sama. So dia ada dua senario lah dekat sini. So template tu dia ada functions dia. Dia ada kegunaan dia pada certain times dan juga pada certain cakap apa? Yalah pada certain times lah dan juga pada certain topik yang nak portraykan dalam buku tu. So kena as a designer ataupun as a publisher kena pandai tackle lah benda-benda macam tu lah. Sebab bukan apa, satu aku tanya tentang template ni, satu sebab dia akan menjadi macam kau cakap tadi lah, mengelirukan pembeli sendiri. Tapi dalam masa sama, satu lagi dia boleh jadi satu style ataupun satu branding kepada penerbit tersebut. Misalnya, aku tak cakap dari segi dia template sebagai bersiri macam mana yang kau dah sebut tadi lah tentang buku orang lain. Tetapi dia satu template yang contohlah kalau logo dia mesti letak dekat situ. Dia punya ISBN code dia mesti dekat sini, belah sini. Dia punya font dia mesti kena macam tu font dia. Tapi ilustrasi berbeza. Cover mungkin lain sikit. Cuma dari segi susunan tu saja yang akan menunjukkan okey, kita dah tahu dah buku ni. Contohlah kalau aku ambil kat sini buku fiksi lah contoh. Kan? Kalau buku fiksi contohnya. Okey, dia kalau kita tengok dekat dia punya spine contohnya kan, kita dah tahu dah okey, ni fiksi. Warna-warna saja yang bertukar dan sebagainya. So dia macam template. Aku bukan nak kata buku fiksi tak bagus sebagai template. Tapi point aku kat sini adalah dengan template itu sendiri dia memberi satu branding kepada penerbit tersebut. Bukan kepada penulisnya. So kau sendiri rasa adakah itu benar-benar membantu seseorang penerbit itu dalam bentuk template cover ataupun sebenarnya dia hanya akan jadi macam boring lah. Not to say that buku fiksi ataupun mana-mana penerbit yang ada template ni boring. Aku bukan nak sentuh mana-mana penerbit kat sini. Tapi maksud aku, template tu boring ataupun template tu akan memberi branding. Yes. From aku punya pandangan juga, dia akan bagi dua kesan lah. Macam, aku tak nafikan memang fiksi punya sangat, orang cakap apa, dia punya identity dia sangat kuat dekat situ. Dan juga, aku tak salah aku macam, aku tak tahu lah sebab aku tak tahu yang satu buku lagi. Aku macam ingat-ingat tak ingat sebab aku tak pernah beli. From tak salah aku Iman Publications kot. Aku tak ingat lah. So dia macam dia akan letak dia punya macam apa logo Iman tu dekat macam bagi aku dia macam aku tak ingat tempat yang sama ke tak lah. Tapi aku rasa macam dia sangat memberi impact kepada aku. So aku tengok ni aku tahu ni Iman punya ni. Dan so dia benda tu yang aku cakap tadi pasal Iman tu dia tak main design. Dia main kepada susunan saja, which is susunan benda lain lah, bukan design. Tadi yang aku cakap series tu adalah design. So susunan ni is another thing. Dan dia tak effect sangat macam mana design impact kepada pembeli. Baik, okey. Kita respon sikit, ada soalan daripada audiens juga tentang kualiti kertas Taqiyah Kamil. Kualiti kertas dan material cover sesebuah buku ditentukan oleh penerbit ataupun mereka grafik. Kalau mungkin kau boleh nak kongsi lah. Aku boleh kongsi pandangan aku dari segi penerbit, tapi kau sendiri sebagai mereka grafik, kau akan tentukan tak jenis kertas ke material yang kau nak guna dan sebagainya. Okay, first kali bila cakap pasal material ni, kita akan cakap pasal cost lah. Okay, so bila main pasal cost ni, aku tak pasti macam aku cakap tadi, Taqiyah Kamil. Saya bukan mereka grafik untuk buku. Cumanya daripada segi general, designer kena ambil tahu let's say direction author ataupun publisher nak tu ke arah mana. Design untuk cover buku ni, untuk buku ni nak spend duit lebih sikit dah untuk nak buat emboss. Nak spend duit lebih sikit dah untuk nak buat hardcover, untuk nak buat glossy, untuk nak buat gold finish and everything. So kat sini designer tu kena tackle part mana yang dia boleh buat sesuatu yang lebih impact. Macam aku boleh kongsi macam Serpent and Dove ni kan. Okay, Serpent and Dove ni basically dia buat satu
foil finish. That's why boleh nampak dia glossy. Tapi dia punya background dia pakai matte sahaja. Okay, so designer kena tackle benda ni sebab apa? Designer akan fokus kepada serpent and dove ni saja untuk timbul. So elemen-elemen lain takkan bersangkut paut. Sebab bila bersangkut paut, dia akan effect kepada plating, printing tu, plate, nak buat plate and everything. So itu mungkin lebih technical lah. Tapi macam berbalik pada soalan tu, macam mana tu? Akan lebih costing juga sebenarnya untuk every element yang masukkan dalam cover. Yes, ini depends kepada brand tu sendiri. Macam brand-brand yang besar-besar mereka berani buat lah. Macam mereka ada satu universe yang established. So mereka tahu pembeli akan baca walaupun satu buku tu let's say dekat RM80-90 kan. Tapi berbalik kepada soalan ni, kualiti kertas dan material cover tu adakah ditentukan oleh penerbit atau pereka grafik? Pereka grafik basically kepada someone yang mereka grafik tu, dia akan ambil tahu grafik dia ni akan di-print mengikut material apa tu. Mungkin mereka boleh bincang lah, ataupun mungkin pereka grafik boleh bagi suggestion. Tapi yang core dia bergantung kepada penerbit atau publisher tu sendirilah. Tak tahu Vampis punya pandangan macam mana pula? Betul lebih kurang lah sebenarnya, sebab dia bila kita melibatkan kos ni, semua hal kita akan ambil kira dari segi jenis kertas, dari segi percetakan tu sendiri tadi, emboss ke, glossy ke, spot UV ke, matte lamination ke. In fact dia punya penjilidan sendiri pun memainkan peranan juga. Jadi semua benda tu sebenarnya akan diambil kira untuk kita tengok balik untuk kos penerbitan sesebuah buku tersebut lah. Jadi ini akan jadi bengkel penerbitan pula nanti Lebih baik kita teruskan. Ada pandangan daripada saudara Azhar Ibrahim kita. Judge a book by its cover is applicable kalau writer tu not well known atau unknown. Cover menarik, orang nak capai dan cuba baca. Kalau writer tu dah established, cover macam tu pun orang akan beli juga kan. Ya betul, insyaAllah. Betul-betul kat situ. Ya, betul. Okay, kita tengok lagi sikit lagi boleh? Boleh. Sila. Daripada Siti Fatanah. Saya pun tak kisah pasal kulit buku, kualiti tu penting. Tapi bila pergi kedai buku, akan pandang design juga. Macam mana tu? Ni berbalik pada yang kita cakap tadi lah kan. Walaupun kualiti yang kita cari, tapi dalam masa sama mata kita ni sangat mudah terpedaya dengan dengan benda-benda yang cantik. Betul. Jadi kalau cover tu cantik, kita akan terpedaya dengan cover yang cantik sebelum kita melihat isi kandungannya dahulu kan. Macam mana? Ya. Aku boleh share sikit pasal benda ni. Cumanya Okay. in a general way lah. Okay. Alright. Basically tugas designer adalah untuk tipu, let's say tipu ataupun aku cakap tipu ni mungkin kasar aku, tapi untuk nak mengkaburi mata pembeli untuk beli benda ni. Tugas designer simple. Buat sesuatu supaya orang beli. Okay. Tapi in order untuk breakdown benda tu kepada, let's say kita cakap pasal buku, ada makanan, ada kerusi, ada kereta and everything, ada phones kan. So itu semua design. In fact kalau kita tengok sekeliling kita and everything, semua design. Macam headphone ni pun design, tapi dia fail lah sebab mic dia tak kuat. Betul. Okay. So bila cakap pasal design, let's say aku boleh cakap kat sini macam contoh poster-poster kepada fast foods. Semua tu adalah tugas-tugas designer dan fotografer dan juga videographer. Bila kita tengok iklan burger kat TV, poster burger di let's say cakap kat sini McDonald's kan. Burger tu bukannya macam tu pun. So burger tu di-shoot dalam keadaan yang sangat terjaga, di mana setiap helaian sayur salad tu diambil kira kat sini ke kat sini. Setiap lelehan keju tu dibuat secara manual untuk nak bagi meleleh dia tu panjang mana. So itu adalah satu trick ataupun satu teknik yang designer buat. Invitation to trick panggil kan? Invitation to trick kita panggil. Yes, invitation to trick. Yeah. Okay, so itu adalah tugas designer untuk fullkan kita. Tengok macam iklan KFC, iklan McD apa semua kan. Makan burger yang empuk lah apa semua. Bila kita beli, yes, dia macam set reality. Tapi set reality Yeah. Okay.
Tapi the fact is, kenapa hampa beli benda tu? Satu, kalau Alright. sebab hampa betul-betul memang teringin lah, let's say burger tu hampa beli. Okay, satu Okay. benda. Tapi kalau hampa beli sebab iklan tu, designer tu did a good job. So you should praise that designer because that person succeed to treat you. Ya. So you are Aku being setuju treated. lah. Aku setuju sebab yalah despite kita memang sebenarnya sangat mengharapkan sesebuah buku yang kita beli tu bukan sahaja covernya cantik tetapi isi kandungannya juga akan memberi nilai tambah, memberi manfaat dan sangat bagus kualiti kandungannya kepada kita juga sebagai seorang pembaca. Tapi dalam masa sama aku setuju dengan kau lah, tak boleh nak nafikan yang uh, cover tu cantik contohnya, kita dah jadi terpengaruh dah dulu kan untuk kita beli kan. Lepas tu dia akan memberi kepada pandangan-pandangan yang lain jugalah. Sebab tu macam contoh kalau pandangan daripada Nadia Rafli misalnya, publisher sekarang dah tahu cara nak tackle pembeli from design cover buku. Sebab tu mostly ada je cover buku yang lawa tapi jalan cerita ke laut. So memang tak dinafikan. Tapi ada pandangan daripada Siti Fatanah juga. Jadi pentingnya komuniti booktuber ni untuk review buku. Baru orang akan nampak buku yang design tak menarik tapi kualiti bagus. Jadi orang akan cari buku tu. Jadi sebab kadang-kadang kita review buku kan Alan. Kita review buku kadang-kadang cover mungkin biasa-biasa tapi konten tu sedap. Jadi sebab tu lah kita sebagai booktuber ni kena memainkan peranan ni lah juga dalam masa sama. Ya, betul. Dan masa yang sama kena subscribe lah booktuber-booktuber yang sedia ada, insyaAllah. Aku baru nak cakap benda tu kan. Kalau siapa-siapa yang tak subscribe lagi boleh pergi tengok lah. Sebenarnya booktuber Malaysia ada dekat website booktubemy.com. booktubemy.com. Jadi boleh pergi tengok. Ada L, ada ramai lagi rakan-rakan booktuber yang lain. Kita buat masa ni ada lebih kurang dalam 50 lebih dalam komuniti Booktube Malaysia. InsyaAllah angkanya semakin bertambah dari hari ke hari. Jadi diharapkan kita akan dapat bertambah lagi lah komuniti ni nanti. Ada daripada New, ada juga cover lawa tapi buku tak best. Tertipu juga. End up simpan even kulit buku lawa. Oh, tak simpan even kulit buku lawa. Okay. Pandangan daripada Eja, designer atau illustrator, kena baca dulu buku sebelum buat design. Baru dapat dia punya apa nama tu? Dia punya cerita tu, dia punya aura tu. Okay. Daripada Eja lagi, for me, designer or illustrator mesti baca buku dulu. Manuskrip sebelum buat artwork. Soalan Cepu Mas, okay. Daripada New. As a booktuber, penting tak selitkan review berkenaan dengan kulit buku. Kadang-kadang kita cakap pasal konten je kan, tapi kulit buku mungkin kita tak ikat sangat. So kalau sebagai booktuber, kau rasa penting tak untuk buat pasal cover juga? Okay, macam New cakap, untuk selitkan tu, ya boleh. Sebab bila kita review sesebuah buku tu, design buku tu is part of that book lah. Is part of that buku itself. So, dia layak untuk, cakap apa, di-review. Dia layak untuk mendapat hak dia untuk di-review juga sebagai sebuah buku. Tapi kalau, let's say satu channel ataupun ada satu the whole series yang nak cakap pasal buku, aku tak pasti ada orang nak tengok ke tak. Sebab basically orang beli tu sebab nak baca lah. Design itself tu jadi macam satu elemen yang membantu dalam proses pembacaan ataupun proses pembelian buku tu pada awalnya. Tapi once kita dah beli, aku tak tahulah ramai ke tak orang yang still akan tengok kulit buku saja, yang mengagumi kulit buku. Wah, cantik kulit buku ni. Tu simpan. Kulit buku pula, wah cantik kulit buku ni. Simpan. Tak ada. So, yes. So, macam New cakap, boleh penting juga. Yes, it's really important untuk selitkan juga berkenaan kulit buku tu. Tapi dia punya core reviews dia adalah the book itself lah. Yes. Okay. Tadi kita ada cakap juga pasal pereka grafik dengan hilakan dengan penerbit juga. Sebenarnya kalau ikutkan konsep design awal, boleh juga writer contribute sebelum finalize kan. Ini pandangan daripada Azhar jugalah. Okay, soalan daripada Alia Sorfina. Cover buku mana yang lebih efektif? Illustration based with people or on it, or hanya typo with symbols? Tengok soalan seorang designer ni. Soalan daripada designer kan?
Hey, soalan designer untuk designer ni payah nanti clash ke apa kan. Pandangan masing-masing, style design masing-masing kan. Efektif tu, nak cakap efektif tu aku tak berani nak cakap efektif tak efektif, tapi kalau me myself tak kisah based on people ataupun typo ke apa kan, tapi for me yang design buku yang ada gambar human macam let's say macam some of the local books, local romance book yang aku tengok lah, bagi aku personally aku tak berminat untuk nak tengok, untuk nak pick cover buku yang dah ada based on people, yang ada gambar human. So aku akan prefer yang ada typo dengan simbol, sebab usually this kind of design yang ada typo atau simbol, dia lebih memberi sesuatu message yang intriguing tau, nak bagi kita pilih, ataupun dia ada something yang dia nak sampaikan dengan typo ataupun symbols tu, compare to people yang compare to design yang ada human lah. Tapi ini based on aku punya pandangan lah, sebab aku prefer design yang macam tu pun. Yes. Faham? Aku sebenarnya tengah scroll juga ni, apa nama tu, jawapan-jawapan ataupun soalan-soalan daripada mereka kalau ada pandangan juga tentang topik kita pada malam ni, sebab kita pun dah sedar tak sedar dah nak ujung-ujung sesi ni. Apa dia? Yalah, kita ada dah berapa minit, tapi banyak ke sebenarnya. Bagus lah. Ramai yang memberikan respons pada malam ni berkenaan dengan buku ni. Okey. Kalau tengok kan, ada satu buku Ismifa Ismail. Aku tak ingat tajuk buku tu apa, tapi cover dia kosong. Kan? So cover depan tu kosong. Kau rasa macam mana? Dia memberi satu gambaran misteri kepada pembaca sendiri ke, atau sebenarnya hanyalah gimmick pemasaran semata-mata? Aku tak cakap Ismi buat gimmick pemasaran lah, tapi maksud aku bila kita buat benda-benda yang macam tu, dia akan menjadi satu gimmick pemasaran tak kepada sesebuah buku tu kan? Bukan maksud aku kepada Ismi ataupun siapa-siapa penulis lah kat sini. Yes, bagi aku dia target, let's say that kind of cakap apa, that kind of direction untuk dia punya design dia. Dia quite menarik juga, sebab banyak elemen yang kita boleh gunakan untuk menarik peminat ataupun menarik mata-mata untuk memandang kita. Either you are being too exposed or you are being mysterious by yourself. So by being mysterious itself already creates orang cakap apa, tanda tanya tu, questions, orang cakap apa, rasa ingin tahu, curiosity. Faham tak? So so dia ada a lot of ways untuk tackle reader, untuk tackle buyers. So one of dia punya cara untuk go with that way is satu cara yang bagi aku perlu dipuji jugalah, sebab aku sendiri aku akan berminat kepada buku design-design yang simple dan design-design yang bagi aku ada segi ada side mysterious kat situ, sebab dia membuatkan aku rasa macam aku nak pick dan nak baca buku ni. Sebab apa, dia kosong ni, dia ada tulis apa. In fact aku ada tengok satu buku, aku tak ingat tahun bila ataupun di mana, tapi buku tu hitam saja kot ataupun putih saja, dan tajuk dia macam tiada tajuk. Macam tu lah lebih kurang. Bukan itu ke aku sebut tadi pasal Ismifa Ismail punya buku? Bukan. Yang tu bukan. Yang tu sebab ini aku tengok lama dah. Sehingga aku tiada tajuk ke apa? Tajuk yang Ismifa. Mungkin tak tahulah, mungkin aku confused jugalah. Temuannya aku ada tengok yang tu lama dah. Sebelum aku start BookTube lagi. So aku mungkin aku tak tahu yang tu buku yang Ismifa Ismail punya tu. Right. Aku pun mungkin confused juga. Tapi talking in a design way, dia create satu curiosity by being mysterious. So that is a good the good way jugalah untuk cakap apa, untuk create attention to that book. Okay, faham? Okay, kita perasan juga tahu ada cover buku yang penulisnya
gemar menggunakan gambar sendiri sebagai cover, tak kisahlah dekat depan ke dekat belakang kan. Yang selalu kalau kita tengok ni buku-buku motivasi lah, buku-buku hartanah dan sebagainya kan. So kau rasa sebagai pembaca kan, buku-buku yang sebesar-besar alam tempek muka penulis tu dekat cover kan, dia sebenarnya bagi kesan tak kita sebagai seorang pembaca ke sebenarnya macam dah kenapa nak tempek muka besar-besar alam kat cover kan? Ada Okay. respon. Ada mungkin boleh share sikit lah. Siapa tanya orang tadi lah? Macam familiar lah. Dora. Ni dari Jerman. Oh ya. Semata-mata untuk sesi kau, Dora dari Jerman sanggup untuk bersama-sama dengan kita pada malam ni. Hi Madam Dora. Okay. Kebanyakan yang aku tahu lah, kebanyakan buku yang menggunakan muka sendiri untuk letakkan kepada buku, ada a couple of people. First, let's say orang tu ada nama. Kita cakap pasal ustaz ataupun pakar motivasi ataupun business person, entrepreneur and everything kan. So bagi aku, mereka ada certain target ataupun ada certain genre, ada certain fee yang mereka target. So bila mereka letak muka mereka, basically mereka menjual mereka punya kejayaan, mereka menjual mereka punya lifestyle, mereka menjual mereka punya ilmu. So penting juga untuk mereka letak muka mereka, sebab let's say kalau satu buku kan kita beli, dia tulis dekat situ cara-cara berjaya, let's say, tapi kosong design kartun apa semua. Compare tu cara-cara berjaya tapi dia letak muka Steve Jobs ke Bill Gates ke something like that kan, kita punya local entrepreneur and everything. So itu akan basically affect dia punya sale, sebab orang beli tu based on nak tahu penceritaan buku tu, based on orang tu punya experience. So dia ada certain niche, dia ada certain genre dia yang sesuai untuk gunakan cover sedemikian lah. Ya. Dia macam apa yang Azhar cakap lah, kalau buku non-fiction biasanya kena ada muka tu supaya dia represent kepada credibility dan juga reputasi penulis tu sendiri. Kalau katalah pakar motivasi, ada cover muka dia, jadi dia akan memberi satu aura credibility kepada penulis tu sendirilah kan. Ya, betul. So basically macam cakap, dia menjual jugalah dia punya kejayaan dia, sukses dia, ilmu dia based on cakap kat sini design cover tu itself lah. So dia main daripada cara yang sedemikian, medium yang sedemikian, which is dia guna dia punya muka lah. Okay, aku ada satu soalan last daripada audience sebelum nanti kita akan buat rapid fire question. 5 soalan rapid fire kepada L sebagai penutup kepada sesi kita. Tapi walaupun tadi ada permintaan untuk lajakkan sesi ni sampai 11.59 malam, jangan lupa kita dalam acara Kabur 24 jam sebenarnya. Jadi pada jam 11 malam nanti akan ada sesi seterusnya bersama dengan beberapa penulis daripada Legacy Ohad juga, iaitu Hidayu Hatta, Azri Izam Hamzah, Azri Arifin, A. Muzuri Idham pada jam 11 malam nanti, dan juga Saidah Muizzah dan juga saya sendiri sebenarnya yang akan dimoderatorkan oleh Azhar Ibrahim. Jadi jam 11 malam nanti anda boleh tonton lagi secara langsung seterusnya di Cafe Buku Ohad Kabo punya Facebook Live, dan bolehlah sambutkan sambut tahun baru 2021 dengan kami juga, bukan L saja jam 11 malam nanti, 11 minit malam nanti. Okey, tapi sebelum tu soalan last daripada mana tadi, dah naik atas dah ni. Siti Fatana. Pendapat kau tentang buku yang covernya ditukar kepada watak-watak artis selepas buku tu jadi diadaptasi jadi drama ataupun filem dan sebagainya kan. Cover asal lain, tapi lepas tu bila dah diadaptasi, nak melariskan buku tersebut, nak menjual buku tersebut, gunalah muka-muka artis ni. Jadi ada pandangan? Okay, yes, aku dah punya views aku lah. First kali, sorry Mampis, aku nak cakap hi kepada Muiz sebab dia duk suruh aku cakap hi pada tadi. Oh, okay, boleh. Aku buat deal dengan dia. Okay, hi Muiz. Okay, so tak boleh pula. Okay, so macam soalan tadi Siti punya soalan kan? Siti Fatana. Okay. Actually jadi aku punya dilema juga bang, actually. This is real life situations lah.
Macam aku singgah bookstores dan aku nak beli satu buku ni, buku ni international lah, best selling lah. So sebelah ada satu macam first publish dia punya buku. Sebelah dia lagi adalah dia punya recent publish yang dah diadaptasikan ke Netflix. Okay, so dia ada dua cover. Satu yang sebelum jadi movie, selepas yang sudah jadi movie. Okay, so yalah yang ada movie tu dia akan letak pelakon dia lah dan juga macam scenes dalam cerita tu lah. Yang di mana yang first edition lebih main kepada graphics dan juga typography and some sorts. So automatically aku ready, automatically aku decide untuk nak beli yang first edition punya. Aku tak beli yang second punya publish sebab first kali aku punya mindset tadi came in mind lah, di mana aku prefer buku, di mana kalau aku nak simpan, kalau aku nak jadikan aku punya collections adalah buku yang kurang ada image muka ni, sebab aku tak berminat nak tengok sangat. Dan second mindset aku, since dia dah jadi movie, why not aku tengok movie tu je. Macam tu lah. So tapi this is my personal lah. So kalau tanya untuk personal aku akan pilih buku yang tak ada image human lah, sebab itu bagi aku macam satu satu elemen yang membuatkan aku tak jadi nak beli sesebuah buku tu. Okay, baik. Adalah soalan-soalan lain sebenarnya L. Kalau ikutkan macam Aman ni masuk terus nak cakap bila lagi soalan nak guna gambar L jadi cover. Minta maaf lah, hasrat tu akan tak tercapai lah, sebab memang kita di Lagi Sohat tak pernah guna gambar-gambar orang jadi cover lah. Selepas ada satu buku je kami guna cover ada gambar orang. Selebihnya semua kita dah guna ilustrasi dah. Jadi L takkan jadi model untuk cover buku Lagi Sohat, jangan risau. Okay, L, last but not least, tak apa. Yang lain ni nanti kau boleh respon soalan-soalan mereka ataupun boleh respon semua di ruang komen. Cuma ini adalah soalan terakhir ataupun rapid fire question kepada kau. Ada beberapa soalan yang kau kena bersedia dan kau kena jawab terus tanpa ada tanpa ada ragu-ragu, was-was dan sebagainya. Bersedia? Let's go. Okay, soalan pertama. Kau pakai shampoo apa? Sebab geng-geng bookkeeper ramai gila tanya kan, pakai shampoo apa. Jadi aku rasa ada satu tanggungjawab untuk tanya soalan ni. Kau pakai shampoo apa? Seriously, Mampis, aduh. Live good. Cepatlah kan. Tak boleh, hang kena jawab ni. Rapid fire question ni. Aku expose banyak benda ni. Aku ingat ni boleh lah simpan. Aduh. Cepatlah, pakai shampoo apa? Okay. Aku pakai shampoo susu kambing. Shampoo susu kambing? Serius lah? Ya. Tapi yang bukannya aku pergi berah lah kat kebun kat ladang ke apa, tak lah. Aku pergi beli dekat ni lah. Apa Tesco. Apa jenama dia? Next question please. Itulah soalan dia. Apa jenama dia? Serius lah? Betul lah. Aduh. Aku tak ingat lah ada Aku nak agak pergi beli shampoo susu kambing tu satgi. So aku nak kena tahu jenama apa. Satgi, seriously. Okay, kalau sebab aku dah pakai refill lah. Botol tu aku pakai botol yang aku tak ingat lah brand yang lain lah. Tak salah aku IV. Okay, alright. Okay, soalan seterusnya. Seterusnya. Sedia? Okay, aku nak tahan gelak siap. Okay, sebab ada juga ni, ada 800 orang yang menonton secara langsung ni, semua tertanya-tanya soalan ni. Hang single ke, hang dah berpunya ke, hang dah kahwin ke, hang macam mana? Apa status hang? Ini eksploitasi privacy.
Okay. Kalau tak nak jawab terpulang kan. Tapi sebab aku ada tengok ni 800 orang duk tanya ni kan. Semua teruja nak tahu kan. Okay. Aku jawab ringkas lah. Okay, merit. Okay. Wah, habislah. Kecewalah para Sakura yang ada di luar sana. Janganlah. Kan? Yang mana yang kata abang single lagi, abang tak single lagi dan sebagainya tu. Ini dah terbukti. Abang single, abang tak single. Nampak muka aku merah. Okay. Last soalan. Okay, boleh? Last soalan. Kau tengok Aman tak percaya. Nampak Aman tak percaya. What? Merit? Nampak. Serius Aku dah tahu kau dah kahwin, tapi kawan-kawan lain tak tahu. So tak apalah, aku tolong jawabkan supaya nanti aku tak timbul. Aku rasa yang bahayanya sebab hantar semua benda. Uish. Aku pun tak tahu macam aku boleh tahu semua benda. Tapi aku tahu dah lama dah. Okay. Apa okay, next? Soalan last. Okay. Apa aku nak tanya ni? Lupa dah soalan aku. Okay, soalan last. Tahun 2021, jumlah buku matlamat hang untuk baca buku, berapa banyak buku yang hang nak baca untuk tahun 2021? Okay, aku sentiasa tak nak pressure diri aku sebab aku someone yang aku cuba bersifat optimis lah in everything I do. Okay. So usually tahunan aku akan letak 12 buku sahaja. So sebulan satu buku. Faham? Yes. And at the end of the day aku akan read around 30 atau ke 40 juga per buku. So so instead of I feel macam aku gagal, aku sentiasa akan rasa macam aku overachieve. Tu satu boost yang aku bagi kepada diri sendirilah. Faham. Aku rasa lepas ni habis lah. Kawan-kawan booktuber yang lain ni nak bersiaran langsung dengan aku, dia orang agak-agaknya fikir apa lepas ni. Itu yang semua terus bila kita suruh tawarkan diri sendiri tu macam semua macam tak nak kan. Aduh, ada yang sampai 5 tahun akan datang baru nak live kan. Habis lah. Janganlah. Okay, baik. Okay. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih El kerana sudi bersama-sama kita pada malam ni untuk langsung Booktube Malaysia episod yang ke-8 untuk membicarakan topik peranan kulit buku dan juga kerana sudi membuka tirai sempena acara Kabo 24 jam. InsyaAllah pada jam 11 minit malam ini kita akan bersiaran langsung di Facebook Cafe Buku Ahad Kabo untuk sesi seterusnya iaitu sesi Kilas Imbas Sorotan 2020 bersama dengan beberapa orang penulis daripada Legasi Ohad yang akan dihostkan oleh Azhar Ibrahim. Dan juga jangan lupa jam 1 pagi nanti, pukul 12.30 malam nanti juga akan ada sesi iaitu cerita seram Kabo. Yang ini anda semua berpeluang untuk memenangi hadiah bernilai RM100, wang tunai RM100 dan juga buku-buku terbitan Legasi Ohad. Cara-caranya macam mana saya akan bagi tahu dalam live pada jam 12.45 tengah malam nanti untuk anda mengikuti cerita seram Kabo. Macam mana nak dapat RM100, macam mana nak dapat buku terbitan Legasi Ohad. Okay, last but not least, sebagai penutup kepada sesi Booktube Malaysia tahun 2020 ini, mungkin El ada pesanan ataupun mungkin El ada nak bagi tahu tentang Booktube Malaysia ini sebenarnya apa yang memberi satu kesan yang mendalam kepada El sepanjang tahun 2020 dan juga akan datang insyaAllah. Okay, before that aku ada nak share a couple of aku punya quotes last lah penutup 2021 ni. Kau harap boleh ambil sedikit masa lah, boleh Abang Pis? Penutup 2020, baru 2021 baru. Okay, silakan. Okay. So macam ni, pada tahun 2005 Steve Jobs, one of the founders of Apple, dia ada bagi satu speech, graduate speech dekat Stanford University. Boleh look up that video dekat YouTube. So video tu berdurasi lebih kurang dalam 15 minit macam tu. Okay, so dalam video tu dia ada cakap
dia ada share dia punya life stories and a couple of things lah yang memberi kesan kepada kehidupan dia dan juga career dia. Dia cakap pasal kematian, kejayaan, kelahiran and everything. So dalam the whole 15 minutes video tu aku boleh dapat banyak benda. Tapi one of the few things yang aku dapat dan aku pegang as aku punya cakap apa, motivasi diri dan juga aku punya boost aku punya everyday life, ada a few things. So ada dua quotes yang aku nak share yang aku punya personal favorite daripada Steve Jobs. Alright. So first kali yang dia share adalah stay hungry, stay foolish. Dia cakap stay hungry, stay foolish. Okay, so secara literal dia, stay hungry bermaksud kekal berlapar. Kekal lapar, sentiasa berlapar. Sebab apa? Ramai orang tafsirkan benda ni lah. Cumanya aku tafsir dari segi pemahaman aku sendiri dan aku ambil tu sebagai satu benda yang positif lah. So stay hungry, sentiasa berlapar bermaksud bila kita sentiasa berlapar, kita akan sentiasa usaha. Kita akan sentiasa bekerja keras untuk mencari makanan. Kita akan sentiasa buat sesuatu untuk gain something. Instead of bila kita kenyang, kita jadi rasa malas, kita rasa macam lemau, kita rasa macam nak tidur and everything kan. So tiba-tiba kenyang jadi satu benda yang negatif pula. So bila kita berlapar, satu benda yang positif sebab kita sentiasa bergerak, usaha dan juga kita cuba untuk buat sesuatu untuk gain effort. So dalam arti kata lain, bila kita usaha, kita dapat sesuatu lah. So itu penting untuk stay hungry. So itu melambangkan effort. So stay foolish, second dia kata stay foolish. Stay foolish adalah secara kasar dia kata kekalkan bodoh lah ataupun kekalkan dungu. Stay foolish sebab apa? Sebab bila kita sentiasa bodoh, kita akan sentiasa belajar. Kita akan sentiasa learn new things. Kita akan sentiasa improve diri kita. Instead of bila kita rasa kita dah pandai, kita akan sentiasa rasa macam kita dah cukup, kita bongkar and everything kan. So penting untuk sentiasa foolish supaya kita sentiasa belajar. So itu yang akan membuatkan kita as a human being ada kita punya values. So ini ini melambangkan juga adalah progress. So tadi effort dengan progress. Dua penting yang Steve Jobs share kat sini. Stay hungry, stay foolish. Dan juga satu lagi yang aku rasa semua orang tahu yang agak famous, dia cakap people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. So dengar, people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Mereka yang rasa mereka gila sangat untuk nak ubah dunia ni adalah mereka yang buat. So tak ada benda lain selain buat. Sebab dia nak cakap kat sini bukan angan-angan Mak Jenin. Apa yang kita nak, crazy mana pun, gila mana pun, sampai nak ubah dunia pun, letak semua. Yang penting just do. So buat. So dengan effort, dengan progress tadi, dan juga bila kita buat, ini akan menjadikan insyaAllah kita berjaya dalam apa yang kita nak. So insyaAllah apa yang kita nak capaikan boleh kita capai dengan berkat doa and everything. Tapi yang paling penting effort, progress dan juga kita buat. So people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. So stay hungry, stay foolish. Terima kasih Hafiz. Terbaik. Itu pesanan daripada L tadi, sebenarnya memberi satu inspirasi dan juga semangat kepada kita untuk menghadapi tahun 2021 nanti, yang mana tak lama lagi saja. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan kejap lagi boleh terus tonton secara langsung di Facebook Cafe Buku Ahad Kabo pada jam 11 malam nanti, dan ada juga beberapa acara lain yang akan terus berlangsung sehingga jam 9 malam esok di Facebook Cafe Buku Ahad ataupun Kabo juga. Apapun, sekali lagi L, kita ucapkan terima kasih banyak kerana sudi berkongsi pandangan, berkongsi idea dan juga saranan berkenaan dengan peranan kulit buku. InsyaAllah tahun 2021 nanti akan ada banyak lagi sesi secara langsung bersama dengan booktuber yang lain pula. Jangan lari semua booktuber yang ada jangan lari. Tawarkan diri kalau boleh. Aku ambil kesempatan ni L. Tawarkan diri kalau boleh Jangan lari Okey, baik, apa pun last but not least L, sebagai penutup kau punya signature. Silakan. Okey, terima kasih Bang Pis dan juga terima kasih kepada semua yang dah tonton video ni. Jangan lupa untuk support industri buku BookTube Malaysia supaya kita sama-sama boleh go one step further and to infinity and beyond. Aku L. Bye. Okey, itu tadi signature daripada L. Jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye. Jumpa jam 11 malam nanti.
Jumpa jam 11 malam nanti. Yeah.